Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurina Abdullah. Bertemu kembali dalam rangkuman Berita Seminggu pada kali ini. Sebelum memulakan rangkuman pada minggu ini, kami dari Unit Komunikasi dan Media Pahang ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua masyarakat berbangsa Cina, khususnya di negeri Pahang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan berangkat bercemar duli melawat pembinaan dua rumah bantuan banjir di Pekan Jumaat lalu. Dua rumah berkenaan adalah hasil kurniaan bantuan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri kepada mangsa yang terjejas teruk dalam kejadian banjir awal bulan lalu. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tiba di tapak rumah pertama di Kampung Tanjung Pulai di Pekan kira-kira jam 4 petang disambut Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli. Turut berkenan bercemar duli Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut berangkat Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam lawatan berkenaan, Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong turut berkenan mendengar taklimat daripada Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Pahang, Puan Insinyur Hafizah Zakaria mengenai pembinaan rumah milik Encik Muhammad Hanafiah Abu Bakar, 52 tahun itu. Rumah setingkat yang dibina dengan kos sebanyak RM100,000 itu dijangka siap dalam tempoh 16 minggu dan akan dibina dengan tiang setinggi 2.4 meter dari aras tanah supaya dapat terhindar daripada banjir. Tuanku Yang di-Pertuan Agong kemudian berangkat ke tapak rumah kedua iaitu di Kampung Sungai Gancung Aceh di Pekan milik ibu tunggal Puan Nur Hasnah Mat Yunus, 60 tahun. Kerajaan Pahang turut berkongsi rasa bangga dan gembira dengan pencapaian anak jati Pahang, Nur Atirah Muhammad Zaini, 19 tahun, yang berjaya menjulang nama negara apabila disenarai pada kedudukan kedua dunia selepas memperolehi markah tinggi bagi peperiksaan Certified Accounting Technician CAT pada Disember tahun lalu. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosdi Wak Ismail berkata, kejayaan yang dicapai Nur Atirah membuktikan bahawa ramai pelajar cemerlang mampu dilahirkan di negeri ini. Sebenarnya kita dipahami, kita sangat bangga kita nak tengok anak-anak kita berjaya khususnya dalam pendidikan. Jadi pada ayah dan ibu Atirah saya ucapkan tahniah kerana berjaya mendidik anak semua jaya ke peringkat antarabangsa lah. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan sumbangan Yayasan Pahang kepada Nur Atirah di Wisma Sri Pahang di Kuantan Rabu lalu. Sementara itu, beliau berkata kejayaan yang dikongsi bersama itu menjadi penanda aras kepada usaha lebih gigih untuk menghasilkan anak-anak Pahang yang cemerlang pada masa akan datang. Program suntikan vaksin COVID-19 bagi negeri Pahang di bawah fasa 1 yang melibatkan barisan hadapan lebih 28,000 orang akan bermula akhir Februari ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosdi Wak Ismail berkata, mereka terlibat ialah dalam kalangan kaki tangan serta anggota Jabatan Kesihatan Negeri JKN, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Angkatan Pertahanan Malaysia APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Task Force COVID negeri. Katanya lagi, bagi fasa 2 melibatkan lebih 360,000 orang dalam kalangan mereka berisiko tinggi seperti warga emas 60 tahun dan ke atas dan golongan berpenyakit kronik atau komorbid. Suntikan vaksin akan bermula April ini. Di bawah fasa 3 melibatkan lebih 700,000 individu 18 tahun dan ke atas pula. Suntikan vaksin bagi mereka akan bermula Mei ini hinggalah Februari 2022. Beliau berkata dengan ini dijangkakan kesemua kira-kira 1.12 juta rakyat Pahang atau sasaran 70% daripada keseluruhan 1.67 juta penduduk negeri ini bakal divaksinasikan sebagai usaha membendung penularan wabak pandemik COVID-19.
Susulan kejadian tanah runtuh di Taman Wira Pedah Jerantut awal pagi Khamis lepas, kerajaan negeri telah mengarahkan agar kerja-kerja pembaikan dilaksanakan segera di sana. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Warosdewa Ismail berkata, kerja-kerja tersebut termasuklah pembinaan struktur gabion seperti mana dicadangkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Daerah Jerantut. Beliau berkata, menurut laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Jerantut, kejadian kira-kira jam 1 pagi Khamis itu susulan hujan lebat berterusan melebihi 3 jam. Beliau berkata, menurut laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Jerantut, kejadian kira-kira jam 1 pagi Khamis itu susulan hujan lebat berterusan melebihi 3 jam menyebabkan aliran air anak Sungai Nahar yang laju seterusnya menghakis tebing konkrit slab sedia ada hingga meruntuhkannya. Ekoran itu juga, papan tanda dan kon keselamatan telah dipasang di sekitar kawasan terjejas manakala kaki tangan JPS dan Majlis Daerah Jerantut MDJ mengadakan pemantauan berkala. Beliau juga berkata, setakat ini runtuhan tersebut tidak menjejaskan rumah di taman berkenaan tetapi tindakan pemindahan penghuni akan dibuat sekiranya keadaan semakin berisiko terutamanya daripada segi keselamatan mereka. Pelakon Farid Kamil dan Boy Iman antara 5 individu yang ditarik balik dan dibatalkan anugerah Darjah Kebesaran Negeri Pahang Darul Makmur. Menerusi satu notis pemakluman oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak selaku pendaftar Darjah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang telah menitahkan Darjah Kebesaran yang dikurniakan kepada mereka sebelum ini ditarik balik dan dibatalkan serta-merta berkuat kuasa 12 November 2020 dan 1 Februari 2021. Mereka ialah Farid Kamil Zahari atau Farid Kamil, Noriliman Abdul Rahman atau Boy Iman, Wong Shikai atau Ricky, Trenti May atau Maimunah dan Syed Muhammad Faiz Syed Aziman. Kelima-lima mereka ini juga tidak dibenarkan memakai sebarang gelaran yang dikurniakan dan perlu mengembalikan darjah kebesaran yang dikurniakan sebelum ini kepada pejabat setiausaha Kerajaan Pahang selaras dengan Undang-Undang Darjah-Darjah Kebesaran dan Bintang-Bintang Negeri Pahang. Kelima-lima individu itu sebelum ini dikurniakan Darjah Indera Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk. Kerajaan Pahang meminta peruntukan bagi membaik pulih kawasan pantai yang terhakis teruk sebelum ini dapat disambung semula bagi membolehkan kawasan yang terjejas dibaiki segera. Pengurusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, sebelum ini Kerajaan Persekutuan telah meluluskan sejumlah peruntukan untuk digunakan dalam projek tambakan pantai, namun projek tersebut ditangguhkan. Jelasnya, sebelum ini pihaknya pernah memohon sejumlah peruntukan untuk digunakan dalam projek tambakan pantai dan beliau dimaklumkan ia telah diluluskan pada masa itu, namun projek tersebut ditangguhkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa melakukan tinjauan hakisan pantai di kawasan Tanjung Batu dan Pantai Nenasi di Pekan Isnin lalu. Turut hadir Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zalizah Zulkifli dan Jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Pekan Encik Insinyur Muhammad Azam Muhammad Noor. Beliau yang juga Ahli Dewan Negeri Bebar berkata, masalah hakisan pantai itu bukanlah satu perkara luar biasa tetapi merupakan satu proses alam semula jadi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menyarankan pembinaan Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah PPSAS menjadikan bidang komunikasi sebagai utiliti ketiga di negeri ini sebagai agenda. Ketua Pegawai Operasinya Yang Hormat Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus berkata, ini selaras dengan permintaan kerajaan supaya menjadikan bidang utiliti komunikasi sebagai yang ketiga dalam negara. Beliau berkata pihaknya juga sentiasa bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri bagi memastikan agenda ini dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan tinjauan pembinaan Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah di Kota Sas di Kuantan Khamis lalu bersama Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin berkata, pembinaan PPSAS ini juga akan menjadi penunjuk aras kepada pembangunan lain dalam negeri ini.
Katanya bangunan PPSAS ini adalah satu tempat yang menjadi pusat pentadbiran dan pusat pentadbiran ini juga menjadi penunjuk aras kepada pembangunan-pembangunan lain dalam negeri Pahang. Pasangan selebriti antara 4 individu yang dikenakan tindakan kompaun selepas gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sebuah restoran Dukali Lipis Jumaat lalu. Ketua Polis Pahang yang dihormati Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, pasangan penyanyi dan pelawak itu dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM1,000 seorang. Menurut beliau, atas aduan orang ramai, pihak pemantau Task Force COVID-19 Kuala Lipis telah mengeluarkan kompaun kepada 4 individu tersebut kerana tiada penjarakan ketika makan di restoran. Katanya pemilik restoran juga turut dikenakan tindakan saman kerana membenarkan pelanggan duduk di satu meja melebihi 2 orang sebagaimana yang dibenarkan. Beliau berkata kesemua kompaun dikeluarkan di bawah kesalahan Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan restoran tersebut juga telah diarahkan tutup oleh pihak berkuasa tempatan PBT dalam tempoh segera. Beliau turut menafikan isu bahawa pasangan ini telah menyalahgunakan kebenaran permit pergerakan rentas negeri dengan bermalam di Kuala Lipis selepas pulang dari Kota Baharu ke Kuala Lumpur bagi urusan perniagaan. 2 buah premis di Batu Tiga Jalan Gambang di Kuantan yang dikesan melombong wang kripto atau Bitcoin dengan mencuri bekalan elektrik diserbu pihak polis Selasa lalu. Dalam serbuan jam 11.15 pagi itu, pihak polis telah menahan 4 lelaki berusia lingkungan 22 tahun hingga 39 tahun yang sedang menjalankan kegiatan perlombongan Bitcoin. Timbalan Ketua Polis Pahang yang dihormati Datuk Muhammad Yusri Haji Hassan Basri berkata, dalam serbuan itu juga sebanyak 159 buah mesin Bitcoin iaitu 74 buah mesin di premis pertama dan 85 buah mesin di premis kedua telah dirampas. Jelasnya, siasatan juga mendapati suspek telah membuat penyambungan elektrik secara haram di kedua-dua premis berkenaan dan anggaran kerugian elektrik secara kasar yang ditanggung oleh pihak TNB adalah RM80,000 sebulan bagi kedua-dua premis. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri bekalan elektrik yang memperuntukkan hukuman penjara selama 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Terus kekal di rumah masing-masing sepanjang pelaksanaan PKP dan patuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semoga kes COVID-19 di negeri Pahang mencatatkan penurunan. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.